Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Sambungan hari ini kisah Nabi Ibrahim AS setelah menghadapi cabaran daripada kaum dia. Ibrahim berdakwah, mereka berdiayah. Ibrahim berjihad, mereka berjahat. Ibrahim ajak kepada jalan yang baik, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka ajak melakukan syirik kepada Allah, yang akhirnya Ibrahim kana ummah. Ibrahim seorang dia itu dianggap sebagai ummah, sebagai seorang pemimpin yang besar, sehingga dia mampu memecahkan berhala seorang dia. Kemudian dia dibakar. Di saat dibakar dia kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita kena ingat, bila kita menghadapi cabaran, melalui kesukaran, jangan lupa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ingat dah. Ingat dah. Tanya susah tak kata dah. Jangan. Waktu susah itulah kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim dicampak dalam api. Api sejuk. Tak terbakar Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengisytiharkan bahawa dia akan keluar daripada negeri Babil untuk pergi berhijrah, mengabdikan diri kepada Allah di tempat yang lebih selamat, lebih selesa, orang baik-baik, tidak melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kalau nak tengok surah cerita Nabi Ibrahim dalam surah ini berakhir kepada ayat 113. Berakhir ayat berapa? 113. Tapi oleh kerana kita masa pendek, untuk siri ini kita akan berakhir ayat 105. Bermula ayat 99, kita akan break pada ayat 105 insya-Allah. Sambung lagi besok sehingga tamat episod kisah Nabi Ibrahim AS pada ayat 113. Baik para pelajar yang ada kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 976. 976. Ayat kita ni 99 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Balik pada terjemahan ayat kita. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu, pergi kepada Tuhanku. Allah akan memimpinku ke jalan yang benar. Tengok nota di bawah kata apa? Yakni hendak pergi ke negeri yang diperintahkan, menjalankan dakwah agama Allah dalam kalangan penduduknya. Ibrahim kata, aku nak pergi dah. Duduk sini kamu, bukan nak ikut aku, kamu bakar aku. Jadi sekali lagi kita sambung kisah kita ini setelah Ibrahim dibakar. Bila Ibrahim dibakar dengan api, bukan api kecil, nyalakan api, buat bangunnya bakar. Dia ingat Ibrahim jadi macam BBQ. Tapi Allah yang berkuasa mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman. Api sejuk, tenang, sejahtera kepada Ibrahim. Kalau Allah tak kata salaman, mati sejuk Ibrahim. Api bertukar jadi sejuk. Allahu Akbar. Maka Ibrahim pun isytihar bahawa aku tak mau duduk sini lagi lah. Tak mau duduk negeri kafir ini. Dia tak mau duduk. Ay wa qala Ibrahim lamma najjahu Allahu min kaidi qaumihi. Setelah selamat dia daripada bakar, Ibrahim kata, inni mufariqu qaumi wa ma hum alaihi minasyirki. Aku nak tinggalkan kaum aku dan apa yang mereka duduk atas dalam kesyirikan ini. Ila rabbil ladzi khalaqani. Aku nak berhijrah kepada Allah yang menciptakan aku. Wa huwal muhsinu ilayya, yang sangat buat banyak ihsan kepadaku. Wa mudabbiru amri, yang menyusun gerak-geri kerja buat aku. Ini yang kita kata ulama berbeza. An sayahdin wa huwa sayahdini ila tariqis shawab wal khairi was salah. Allah akan pimpin aku ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang betul. Para pelajar, tengok ulama tafsir kata apa? Inni zahibun. Terjemah kata, aku nak pergi. Dia pergi sungguh ke, dia pergi hakiki wala pergi secara maknawi? Yang pertama ulama tafsir kata annahu zahibun. Dia pergi sungguh lah. Dia tinggal negeri Babil. Negeri dia nama Babil. Babilon kau dengar. Kalau orang Kelantan kata Babil ni, budak tak dengar kata. Tak, Babil budak ni. Budak kerah ni, kita larang tak dengar. Kalau kita pukul dia pun dia tak peduli, kita panggil Babil, bukan Babil. Ni negeri Babil, Babilon. Dia kata, aku nak pergi sungguh lah, nak tinggalkan negeri
yang banyak syirik ini nak pergi kepada negeri yang aku beribadat kepada Allah dengan selesa, ramai di sana orang Islam. Itu yang pertama. Makna yang kedua, zahibun ilal makanil ladzi amarani rabbi bil hijrah. Aku nak pergi ke tempat yang Allah perintah aku berhijrah. Di mana? Wa qad hajara Ibrahim, Ibrahim telah berhijrah ilal ardil muqaddasah, ke bumi Palestin. Ingat berapa kali hijrah Ibrahim? Dari Babil ke Syam, Palestin. Tak lama ada masalah sini, dia pergi pula ke Mesir. Dia ditangkap di Mesir dengan isteri dia Sarah. Kemudian dia dapat hadiah Hajar di Mesir. Kemudian Ibrahim pula pergi bawa Hajar dengan Ismail berhijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama, makna dia hajara ilal ardil muqaddasah. Dia pergi ke bumi Palestin. Mana tempat dia pergi? Ada juga ulama kata hajara zahibu ilallah biqalbihi wa amalihi wa niyyatihi. Ibrahim pergi dengan niat dia, dengan hati dia, dengan amalan dia. Kita kata na'am, dua-dua tu ada sekali. Ibrahim berhijrah dengan apa? Dengan niat yang ikhlas, dengan amalan yang baik, dengan hati dan kaki. Tulis ni, pelajar-pelajar tulis. Kata di para ulama tadabbur kata apa? Berhijrah kepada Allah dengan pergi kepada Allah dengan hati, pergi kepada orang dengan kaki. Itu ibarat kata. Pergi kepada Allah dengan hati, pergi jumpa orang dengan kaki. Maknanya kalau kita nak buat apa saja pun yang berkait dengan Allah mesti ikhlas. Itu makna dengan hati. Kalau pergi Mekah tapi hati tak ikhlas, tak jadi. Walaupun habis beribu-ribu, berpuluh ribu habis duit, tak jadi. Allahu Akbar. Apa jadi? Apabila Ibrahim ijtihad dia nak pergi, dia kata sebab apa? Sayahdin, Allah SWT akan beri kepada aku hidayah, petunjuk, bimbingan. Maknanya Allah Ta'ala akan bimbing aku, akan bantu aku, akan tunjuk jalan yang benar, jalan pemikiran, jalan akidah, jalan tauhid. Dan juga kata ulama tafsir, jalan dia nak berjalan tu jauh tu daripada Iraq nak pergi ke Syam. Bukannya dekat. Dan sekarang naik kapal terbang, dulu ada padang pasir, naik unta, jalan bukannya senang. Jadi kata di para ulama, dua-dualah kita guna. Sayahdin, Allah Ta'ala pimpingan hati aku, dan Allah Ta'ala tunjuk jalan ke arah mana Ibrahim nak berhijrah. Jadi lorong hijrah Ibrahim daripada Babil kepada Palestin, ke Syam. Apa dia dapat? Dengar ni para jemaah sekalian. Bila seorang itu tinggal sesuatu perkara kerana Allah, bila orang ni tinggal kerana Allah, Allah bagi selalu. Tengok ayat 100, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terbilang dari orang-orang yang saleh. Kamu kena ingat, Ibrahim tinggal negeri dia. Bila tinggal negeri, bermakna keluarga kita, anak beranak kita, kabilah kita, tak ada lah. Tinggal dia, ya berjalan. Dia pergi berapa orang Ibrahim? Ibrahim pergi berapa orang? Tanda ni pelajar. Dia pergi diikuti dengan anak saudara dia Lut, Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara Ibrahim. Jadi Sarah isteri dia. 3 orang yang berhijrah. Maka Ibrahim merasai rasa sunyi. Tak ramai orang ni.
Dah lah isteri dia berapa tahun dah kahwin, tak dapat anak. Pula dah. Wa uqum. Maka dia terasa sunyi, terasa tak ramai orang. Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, urzuqni salihin, berilah rezeki kepada aku anak zuriat yang saleh, allazina yuslihuna fil ardi, yang menjadi pemakmur muka bumi ini dengan melakukan ketaatan, tidak melakukan maksiat, ganti daripada kaumku yang kutinggalkan mereka dalam keadaan syirik. Para pelajar kena ingat, bila orang ini hijrah kepada Allah, dapat selalu. Ayat 11. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Lalu kami memberikan kepadanya berita yang menggembirakan, Ibrahim, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang halim, yang penyabar. Allah, bila Ibrahim berdoa, habli minas salihin, dia minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia anak yang soleh, kedudukan yang baik. Walaupun isteri dia mandul, tapi dia tak putus harap. Apa peliknya dengan kuasa Allah, Tuhan nak beri. Orang mandul boleh anak, pelik? Tak pelik. Yang peliknya kita tak mau minta dengan Allah, tak mau berdoa, asyik duk mengamuk je kan. Allah kata apa? Aku beri kepada kamu ghulam, anak yang halim, yang seorang yang penyabar, seorang yang tenang, seorang yang lemah lembut. Siapa dia? Ismail. Dalam ayat lain, tanda ayat, kalau kita nak baca semua panjang, surah Al-Ankabut ayat 26, ketika Ibrahim isytihar nak berhijrah, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Aku nak hijrah kepada Tuhanku, meninggalkan kaum yang syirik, pergi kepada tempat yang boleh beribadat tauhid. Allah kata apa? Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Allahu akbar. Aku akan anugerahkan kepada dia Ishaq, Yaqub, cucu dia. Kemudian banyak lagi di kalangan anak cucu dia orang yang jadi nabi, penerima kitab daripada Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya kalau kita tinggal hak tak baik atas dunia ni, insya-Allah Tuhan ganti lebih baik. Kenapa awak keluar daripada kampung ni ke kampung lain? Kampung ni orang tak solat, surau dia tak hidup, kita nak pergi hidup tak ada orang ikut, contohnya, insya-Allah Tuhan ganti yang baik. Kenapa dulu awak geng dengan puak tu, sekarang ni tak masuk geng dah? Geng ni, puak ni tak jadi ni, tak ingat ke Tuhan, asyik duduk kira nak kelentur orang je. Kita tinggalkan. Kenapa dulu awak buat perniagaan ni? Oh, tak boleh, sebab perniagaan ni terlibat dengan riba, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan unsur-unsur tidak haram, ada panggil kartel apa dia, hak tidak halal ni. Kita pindah kepada yang patuh syariah, Allah tak akan berkati. Jangan takut. Ini tidak ni, nak pindah ke kaum patuh syariah ni kak, kuranglah, merosotlah dia punya keuntungan. Kita kata tak apalah, untung atas dunia ni kecil, kita boleh untung di akhirat besar. Ibrahim bila dia isytihar nak hijrah, Allah Ta'ala beri selalu fabasyarnahu, kita beri khabar gembira dia boleh anak. Jadi ayat ini kata di para ulama, kalau kita dengar orang boleh anak, kita kena nyatakan khabar gembira, tahniah, barakallahu laka fil mauludi laka, kita doakan dia. Baik, apakah sifat budak tu? Sifat anak kamu tu apa sifat dia?
Sifat dia halim. Lemah lembut, tenang. Mana contoh? Ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai, anak dia sini anak sulung dia, nama Ismail, Nabi Ismail. Maka tatkala anak itu sampai kepada peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengan ayah dia. Dan as-sa'yu mana budak ni boleh berjalan dah. Boleh buat kerja dah. Itu mana sa'i. Boleh berlari. Besar adalah budak ni, anak ni. Tidak kata baby duduk kuah-kuah, kena dukung lagi tak. Makna panjanglah as-sa'yu tu. Ada kata sudah sampai umur boleh bekerja. Ada yang kata sampai kepada cerdik lah anak dia ni. Ibrahim datang. Untuk maklumat para pelajar, Ibrahim tinggal di Syam, di Palestin. Tapi dia selalu mari tengok anak dia di mana? Di Mekah. Ada dalam buku sejarah Mekah yang anak tulis tu. Kan? Dalam buku sejarah Mekah dengan Madinah. Ada tengok? Sejarah dalam buku sejarah Mekah tu kita cerita tentang pengembaraan Ibrahim bawa Ismail ke Mekah. Tuan-tuan boleh bacalah. Jadi bila anak dia besar, Ibrahim selalu datang. Dia mari di Palestin ke Syam, daripada Syam Palestin ke Mekah. Ada ulama tafsir kata dia naik jet. Baik. Ibrahim ada jet? Ada. Zaman itu ada jet. Ada, nama dia Buraq. Aja dengan nama Buraq. Buraq hak Nabi naik malam Isra' tu. Buraq tu laju. Oi, sekali dia turun jatuh. Nampak macam kapal terbang. Ibrahim berulang-alik mari tengok anak dia tu, dia guna Buraq. Buraq tu jet dia. Jet peribadi tu. Oh, main-main. Sekarang ni orang naik jet peribadi, naik helikopter. Buraq lagi sedap. Ibrahim mari. Dia pun jumpalah dengan anak dia yang sudah besar. Dia kata apa dia? Ya bunayya, wahai anak-anak kesayangku. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku sembelihmu. Oh, sudahlah. Dahlah mari tinggal anak sini. Bila besar anak, mari nak sembelih pula. Kalau tidak Ismail itu bersifat dengan halim, pasti dia marah. Dia kata bahasa orang tua gila. Mu tinggal aku kecil, besar mari nak sembelih. Ini apa punya lah? Ismail, Allah Ta'ala sifat dengan apa? Halim. Apa respon dia? Ibrahim kata, fanzur maza tara. Fanzur maza tara. Dan maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ini mimpi Nabi. Para pelajar tanda, mimpi Nabi benar. Mimpi orang lain banyak karut. Dan banyak karut mimpi orang lain. Jadi ada ulama kata, dia tengok dalam mimpi dia sembelih Ismail. Ada yang kata, dia dapat ilham, arahan dalam mimpi dia supaya sembelih Ismail. Tulis, ada dua pandangan situ. Dia kata dia mimpi, dia tengok Ismail. Ada yang mengata dia menerima arahan tu dalam mimpi. Wajib tulis ni pelajar-pelajar, tulis. Mimpi para nabi benar. Jangan ada orang tumpang cerita pula. Oh, dia kata kalau macam ni aku mimpi juga. Jangan, mimpi awak tak pakai hijau. Mimpimu dia panggil adghasu ahlam. Mainan tidur je tu. Jangan ada mimpi. Mimpi yang boleh diterima mimpi siapa? Mimpi Nabi. Ada pemimpi orang lain tidak diambil kira. Sekarang ni banyak ni. Orang duk jual, duk jaja.
penjajah mimpi. Dia kata dia mimpi dengan Nabi, Nabi bagi pada dia amalan tu, bacaan ni. Kita kata lah, mimpi para Nabi saja boleh diterima. Mimpi orang lain kalau betul sekalipun untuk diri dia aja, dia nak kemuka kepada orang lain, jangan. Siapa nak mengesahkan mimpi? Siapa? Kalau ada orang yang kata dia mimpi semalam, kita nak kata apa dia? Belawak, bohong. Macam mana boleh? Dia mimpi dalam kepala dia, tak boleh nak scan. Kalau pergi ke hospital, masuk dalam apa dia scan, hok masuk dalam gua tu, lama tak sebut, MRI apa nama, hok masuk dalam gua, tong bunyi tu, oi bahaya. Anak masuk dah sekali hari tu, weh mak takut kita macam duduk dalam kubur dah, masuk tubuh dalam gua, ni ngapal sikit, waktu kena pakat tutup telinga ni, kita nak scan lutut. Dia bunyi macam orang buat rumah, kelekong, oi bahaya. Tak nak scan juga. Maka kita kata mimpi apa ni, mimpi Nabi je yang dia boleh diterima pakaian. Bila Nabi Ibrahim kata, "Maza tara?" Apa pendapatmu Ismail? Ismail kata apa dengan ayat? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah ayah akan dapati daku dari orang-orang yang sabar. Saya akan sabar. Itu sifat Al-Halim tadi. Baik, selesailah dia dua beranak ni. Ibrahim pun bawa dia. Ada kata tempat dia sembelih di Mina. Di Mina. Masih ada lagi orang tanda di Mina sekarang. Makanuz Zabah. Tempat berlakunya peristiwa dua beranak nak sembelih itu di Mina. Tengok ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sedih. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya atas tumpuk tanah. Ya Rabb, rebah adalah Ismail macam nak sebelah kambing tu. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Ibrahim perebah dari Ismail. Ismail pun ikut ayah dia. Ya Rabbi, taatnya Halim Ismail ni, tak mengamuk dia. Masya Allah. Redha dia dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Redha. Letak dah. Tallahu lil jabin. Perebah dah anak dia. Nak sembelih. Sudah dah lah. Kalau tengok dalam cerita Israiliyat, dengar ni, pelajar tua, pelajar muda, dalam tafsir ni banyak cerita Israiliyat. Cerita yang dibawa oleh puak-puak Yahudi. Puak masuk dalam cerita tafsir kita. Dalam Israiliyat kata, bila perebah, malaikat mari pasang besi tekak ni. Bila Ibrahim kerak mari, tak lut. Kita kata macam-macam lah cerita. Tak usah pakai Israiliyat lah, kita pakai hak ni. Kita pakai hak Quran ni. Bila Ibrahim perebah, tengok ayat 104. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Rebah dah, pisah kat tangan dah. Ketika itu nadainahu, bunyi suara malaikat mari, ya Ibrahim. Ibrahim tengok balik, tak jadi nak sembelih, bunyi suara. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi engkau ya itu. Selesai dah Ibrahim, selesai dah. Tak payah sembelih.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Makanya yang pentingnya Ibrahim telah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah kepada dia, rebah Ismail, dia bersedia untuk sembelih. Tiba-tiba dengar suara, Ibrahim, cukup. Engkau telah menjalankan tugas, telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa jadi dengan Ismail? Kita tunggu kepada episod yang seterusnya, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Apa jadi dua beranak ni setelah tak jadi nak sembelih? Allah Ta'ala bagi tahu kepada Ibrahim, selesai dah tugasmu Ibrahim, kamu telah melaksanakan tugas. Alhamdulillah. Itulah Allah kata, inna kadzalika najzil muhsinin, kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Apa dia balas? Allah selamatkan dia daripada sembelih, Allah selamatkan dia daripada kesusahan, dan Allah Ta'ala anugerah pula kepada Ibrahim anak-anak yang saleh dan cucu-cucu yang salihin. Baik para pelajar sekalian, kita break setakat ayat 105. 106 kita sambung dalam siri yang akan datang. Tamatlah perbincangan ayat. Sekarang ni kita pergi mengorek, mencari apakah al-fawaid, faedah-faedah yang kita dapat dari sudut al-ilmiyah dan juga dari sudut at-tarbawiyah, sudut pendidikan dan sudut ilmu dalam perbincangan ini. Kita kembar sekali lah, sebab kita nak ambil 5 saja, kita kembarkan. Kalau nak ambil 10 kita asingkan. Tulis ni pelajar. Yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, Ibrahim telah mengisytiharkan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim kata, aku nak pergi dah, tak mau duduk di sini. Tulis pelajar, inni zahibun ila rabbi sayahdin, Allah akan pimpin aku. Kata ulama tadabbur, ayat ini mengajar kita yang bagi, sepatutnya, bal yajibu alal insan, wajib ke atas manusia, alla ya'tamida ala nafsihi, jangan kita berpegang semata-mata dengan diri dia, tak ada. Kita mesti iktimad kepada Allah. Sebab tu Ibrahim kata, sayahdin, Allah akan pimpin aku. Kita jangan ada cakap besar, kami punya strategi, kami punya perancangan, kami punya vision, kami punya visi, misi, macam-macam si ada. Tak. Lah. Kita kata inilah apa yang kita rancang, Allah yang menentukan. Tengok Ibrahim ajar kepada kita, inni zahibun sayahdin, Allah yang akan pimpin aku. Kena belajar. Jangan kita duduk rasa kita hebat, kita bijak, kita kuat, strategi itu strategi ini. Jangan. Itu dalam ayat yang sama juga. Apabila kita berdoa, kita kena guna lafaz, bahasa yang menunjukkan kita sangat bergantung kepada Allah. Sangat bergantung kepada Allah. Ibrahim kata, ila rabbi, kepada Tuhanku. Kita bila kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, kita minta, berilah kepadaku, bantulah hamba-Mu yang lemah ini, ampunkan dosa aku yang bersalah ini, maafkanlah segala. Mana itu dia panggil bahasa tahannun. Kita rasa kita ni merintih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, barulah kita rasa doa kita tu mustajab, kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini juga apabila kita duduk di mana-mana tempat yang tak boleh nak beribadat dengan baik, hijrah.
mesti kita kena hijrah. Hijrah gimana? Gilah ke mana-mana tempat yang boleh menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Zaman kita hari ni pun, naam. Ada setengah tempat ni kita pergi taman ke apa benda, orang situ tak peduli dengan solat jemaah, tak ada majlis ilmu, tak ada majlis apa-apa pun. Duduk dengan anyi menyalak ya pagi petang siang malam. Lalu kok ni bau calok, lalu kok ni tengok tok. Baiklah kita hijrah di tempat yang lebih baik. Taman banyak lagi atas dunia ni. Kenapa kita pilih taman yang tidak harmoni dari sudut keagamaan? Yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, ayat 99. Dia kata apa? Wa qala inni zahibun ila rabbi. Ya Rabb. Dia tak kata ilallah. Kenapa? Ini menarik nih pelajar. Kenapa Ibrahim kata ila rabbi? Aku hijrah kepada Tuhanku. Dia tak kata ilallah, kepada Allah. Allah tu Allah, Rabbi tu Allah, Rabbi Allah. Jawab ulama tadabbur, li'annal maqam, kerana waktu Ibrahim berdoa itu waktu kita minta dengan sifat Allah Ta'ala ar-rububiyah. Allah pentadbir, Allah pemilik alam ini, Allah yang mengatur hidup kita. Sebab itu Ibrahim kata inni zahibun ila rabbi, aku nak berhijrah kepada Tuhan yang mengatur, yang menyusun, yang mencorakkan hidupan aku ini. Maka sesuai kita minta dengan Allah yang bersifat dengan Rabb ar-rububiyah. Kita minta. Macam kalau kita contohnya kita kena zalim, kita minta dengan Allah, ya Qawiyyu, ya Azizu, ya Jabbar. Mana kita? Di sini sesuai permohonan dia ila Rabbi, kepada Tuhanku. Edite para ulama tadabbur dia korek pada kita, kan? Dalam ayat yang sama lagi, masih lagi faedah yang kedua, ayat ini aslun fil hijrah wal uzlah, menjadi asas kepada hijrah, tinggalkan tempat yang tidak baik, dan juga beruzlah. Uzlah ni kita bersendirian untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk tauhid kepada Allah di tempat yang lebih selamat. Manakala kata sini tak boleh, kita gilah di tempat lain. Ya, macam kita hari ini juga, banyak tempat-tempat yang kita tidak selesa. Bila kita kemukakan dakwah, nak ajak orang kepada sunnah Nabi SAW, ada benda yang kita tidak selesa. Orang akan kutuk kita, orang akan marah kita, orang akan tuakan ni. Kita mengatakan tak apalah, kalau kamu nak marah, kita tak pergi tempat orang yang marah. Kita duduk di mana? Kita duduk di tempat yang lebih selamat, lebih selesa. Kenapa kita nak pergi cari benda yang susah, sedangkan benda tak susah ada? Faedah yang ketiga, bila Ibrahim kata aku ni kesunyian, Rabbi habli minas salihin, anugerah kepadaku anak, Allah jawab ayat 11, ayat 101. Faedah yang ketiga, ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim, kami anugerahkan kepada Ibrahim anak yang lemah lembut, tenang, halim, tenang, tidak gopoh. Ulama tadabbur kata apa? Fabasyarnahu, kami anugerahkan, khabar gembira. Ayat ini dalil istihbabu bisyarati man wulida lahu walad. Sunat, elok, bila kita dengar kawan kita boleh anak, kita ucap tahniah. Dengar ni, kita dengar kawan boleh anak, ucap tahniah atas, lalu atas WhatsApp, atas mesej dia, apa yang kita nak ucap ni. Dalam kitab perisai ni ada tuan-tuan, tulis ucapan kepada orang boleh anak. Kita pun tulis ucapan barakallahu laka fil mauludi laka. Jadi ya Allah, Allah Ta'ala berkatilah anak engkau ni. Tulis ucapan dia, ucapan kepada orang boleh anak. Kita kata tahniah, alhamdulillah, semoga anak ni menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti beribu bapa, anak yang
Tulis. Tulis ikut Melayu pun tak apa. Tapi jangan tu tahniah boleh anak. Itu tajuk ain tahniah. Kita ni kadang-kadang banyak tajuk tak ada isi. Tahniah ada ucapan dia. Jangan duduk main tulis tajuk saja macam orang kematian. Kita tulis takziah. Takziah tu tajuk. Mana isi dianya? Isi dianya azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu baru dipanggil takziah, apa ni, ucapan. Jadi kita ni jangan duduk main tajuk saja, kita kena ada apa bang? Kena ada ucapan. Mana kita kena ucap? Ucap tahniah kepada orang-orang yang boleh anak. Jangan tak ucap. Kan? Kalau nak bagi hadiah. Kemudian Allah Ta'ala sebut Halim. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa anak itu ialah Ismail. Anak itu Ismail. Kenapa Ustaz timbul masalah ni? Sebab ada sebahagian ulama tafsir kata Ishaq. Jadi ghulam tu Ismail, bukan Ishaq. Dalil dianya annahu basyarahu bizzabih. Dia beri khabar gembira, lepas tu dia cerita sembelih. Zakara qissatahu awalan, maka bisyarah dia tu dengan Ismail, kemudian baru mari ayat lain. Tengok dalam ayat yang kita baca tadi kan, ayat awal tadi, fabasyarnahu bi ishaq wa yaqub. Jadi asalnya nak sembelih anak, kemudian mari anak lain. Bermakna ayat yang pertama itu menunjukkan dia tu Ismail. Kemudian Ismail Allah Ta'ala kata ghulam halim. Ketika dia sebut cerita Nabi Ishaq, Allah Ta'ala sebut bi ghulamin alim. Ada dua sifat. Ismail sifat dia halim, Ishaq sifat dia alim. Dua sifat. Halim sesuai dengan Ismail. Waktu ayah dia kata aku nak sembelih, dia tenang. Waktu Ibrahim perintahkan Ismail ceraikan isteri dia yang akhlak buruk, akhlak tak baik itu, Ismail taat. Banyak lagi dia punya evidence yang menunjukkan bahawa ayat ini Ismail bukan Ishaq, bukan Ishaq. Oh, dia kata ada khilaf, ya, ada khilaf ulama tentang az-zabih tu Ismail wala Ishaq. Jadi majoriti mengatakan Ismail alaihissalam. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah ni banyak tapi menariklah kita kan. Allah sebut ayat ini, anni ara fil manami anni azbahuk qala ya bunayya. Hei anakku, aku tengok mu kena sembelih. Ulama tadabbur kata, bapa kalau nak perintah apa-apa kepada anak, guna pendekatan bahasa yang lunak. Anak, baby, anak kesayangan abah, anak kesayangan mama, buat gini. Tengok, Ibrahim guna ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, bukan kata kita mari dengan rupa marah, nampak benci, nak sembelih ni sebab benci. La, aku sayang kamu. Tapi apa boleh buat, perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayah-ayah kalau nak perintahkan anak, perintah dengan baik. Dek, kakak, alung, angah, acik, apa dia bahasa Melayu ni. Jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga mana kita bagi dipanggil talattuf, bahasa yang lembut. Mudah-mudahan dia buka telinga dia. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat yang sama, inni ara fil manami anni azbahuk, Allah Ta'ala kadang-kadang dia uji kita dengan benda yang berat dalam hati kita. Berat dalam hati. Nak sembelih anak bukan kecil. Tak usah kata sembelih anak, nak berpisah dengan anak. Mula-mula kita hantar anak ke asrama, masuk. Siapa dia menangis dulu? Anak menangis ke mak? Anak selalu perhati tengok, bila kita hantar anak ke asrama, anak relax ya. Assalamualaikum abah, selamat jalan. Mak atas kereta sedih, tak ada apa-apa lagi. Belum orang panggil ayah tak start enjin kereta, mak tiuk dah. Banjir sudah dalam kereta. Tengok, ini dia panggil ujian. Ujian ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri berat dalam hati kita.
Anak suka ya, jumpa kawan-kawan happy, kan boleh masuk sekolah baru, sekolah mak pula tiok, tak ada apa-apa lagi. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Yang ketiga dalam masalah ayat yang sama ini, kita kena hati-hati jangan salah guna mimpi untuk nak menyatakan benda-benda yang berat. Jangan. Mimpi para anbiya saja yang ada. Sekarang ni orang bunuh anak. Orang bunuh orang tu bunuh orang ni. Mari mana? Ni, dia panggil bisikan di telinga. Aduh bahaya. Aku dapat dalam mimpi. Aku nampak ini. Mimpi akhir zaman, mimpi karut lah kau tu. Apa mimpi akhir zaman? Ada orang mimpi betul, tapi banyakkan mimpi-mimpi yang duduk tular di media sosial sekarang ni, banyak mimpi karut. Mimpi akhir zaman lah. Ni sehari dua ni apa pula, timbul hak baru pula ni. Jumpa di Mekah tu. Semua ni mengarut, tak tahu kalau aku jangan duk percaya. Kita kata mimpi yang betul, mimpi mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pemimpi orang lain tu kita kena tengok. Kalau menyalahi syariat, tidak ada mimpi. Kita kata mimpi adghasu ahlam, mainan tidur je. Mainan tidur. Baiklah yang terakhir, yang kelima, Ismail kata apa? Ya Allah, halimnya Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya Rabbi, abah, ayah, if'al ma tu'mar. Buatlah, ikut apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni sabar. Jadi ayat ini ulama jauh dia pergi. Dia kata boleh je orang yang kurang mengarahkan orang yang lebih. Boleh. Tengok anak perintah ke ayah dia, abah buat. Kita dengan ayah kita boleh juga. Kalau kita tengok ayah kita lara, lalai, boleh anak tegur. Ayah, nak maghrib ni abah, jangan duduk main WhatsApp lagi contohnya. Tak. Abah, malam ni ada kuliah. Ayah mak. Mana anak boleh tegur ayah dalam perkara yang baik, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Allahu Akbar. Maknanya ini minas sabirin, sabar dengan makna orang yang akur ikut perintah. Itu makna orang sabar. Sabar dalam agama. Yang ketiga dalam faedah yang kelima ini, kalimah insya-Allah. Jangan lekang daripada mulut kita. Satajiduni insya-Allah. Dalam surah Al-Kahfi, wala takunanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita janji dengan orang ke kita apa, kita mesti ada insya-Allah. Dia kata insya-Allah, maknanya kita janji sungguh, bukan kata nak main-main. Kalau orang tak pergi esok, kenapa tak mari? Tuhan tak izin lah, itu dia panggil orang main. Jadi kita kena letak insya-Allah sentiasa di bibir, kan? Bukan bermain di bibir, sentiasa di bibir. Sebab apa? Sebab insya-Allah kalimah yang diucap oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan menjadi sunnah kepada kita. Setiap kita janji, kita tak tahu apa yang terjadi, kita letak insya-Allah. Saya juga nak berjanji dengan tuan-tuan, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita ayat yang belum habis ini, tergantung ayat ini. Ayat 106 sehingga 113 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.